Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, itu dia tadi sedikit perkongsian daripada seorang lepasan graduan yang mencari pekerjaan. Baik, kita tahu bahawa situasi semasa pandemik COVID-19 ini memberikan pelbagai impak terutamanya kepada golongan belia dan juga lepasan graduan. Dan kita pastinya tahu bahawa dengan pelaksanaan PKP ini bukanlah penghalang kepada lepasan graduan ini untuk mengikuti latihan yang telah disediakan. Contohnya seperti anda boleh mengikuti pelbagai program pembangunan usahawanan antaranya yang disediakan oleh KBS seperti yang disertai oleh tetamu kita yang akan kita hubungi melalui talian video pada hari ini iaitu Encik Muhammad Hafiz Rohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Masila? Okey, apa khabar Encik Hafiz? Alhamdulillah sihat saya sini. Okey, baik Encik Hafiz, sebagai seorang individu yang menyertai latihan keusahawanan yang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan ini, mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan kepada kami semua apa antara manfaat yang Encik Hafiz terima daripada program yang disertai ini? Oh, kalau saya dengan Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negara ini, kita sebenarnya dah beberapa tahun menerima banyak bantuan dan manfaat daripada JBNS. Antaranya sebelum ini kita dimasukkan dalam matrik pavilion, dan yang terbaru inilah semenjak PKP ini memang kita sangat terjejas dan alhamdulillah kita dapat balik momentum kita untuk dalam perniagaan ini untuk upskilling kita punya skill dengan menyertai khusus yang disediakan oleh JBNS. So itu sangat membantulah, saya sangat bersyukurlah dapat membantu perniagaan kami dan juga tim-tim saya untuk bangun balik, bangkit semula dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ni yang tak tahu bila nak habis. Jadi maknanya betul lah latihan keusahawanan, latihan bimbingan yang disediakan oleh KBS ini membantu Encik Hafiz sendiri dan juga peserta-peserta lain untuk terus, orang kata kita sekarang berdepan pada situasi yang sukar. Ini orang kata salah satu perkara yang membantu anda meneruskan kerja-kerja anda. Betul. Kalau sebelum ni kalau kita tengok, kita sebagai seorang usahawan kita fokus mencari sale, buat jualan, join expo. Tapi sebenarnya apabila pandemik berlaku ni, kadang-kadang kita perlu shift totally. Kita kena belajar balik banyak benda. Especially sekarang ni kan, orang cakap e-commerce apa semua, itu benda-benda yang perlu kita belajar. Dan saya fikir this is way forward lah untuk usahawan-usahawan bertukar perniagaan secara online untuk memajukan perniagaan mereka. Jadi Encik Hafiz sendiri dah berapa lama terlibat dalam bidang keusahawanan ni? Oh, kalau saya sendiri, memang kita dah menjalankan perniagaan pembuatan kek lapis kita sejak tahun 2009. So, alhamdulillah, dah 12 tahun juga. Tapi betul-betul semenjak tahun 2020 tahun lepas, apabila PKP diumumkan, kita memang sangat terjejas teruk lah. Dan kita perlukan momentum sebenarnya untuk kembali naik dan juga untuk memulihkan kita punya keadaan sebenarnya. Jadi mungkin ada sedikit cabaran pastinya yang dilalui, tambah-tambah lagi dengan situasi sekarang kan, ekonomi dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit cabaran yang Encik Hafiz sendiri lalui dalam bidang keusahawanan ni. Mungkin perniagaan seperti yang Encik Hafiz katakan tadi, perniagaan sedikit terjejas dan sebagainya. Bagaimana cara Encik Hafiz sendiri menangani masalah tersebut? Oh, kalau kita lihat semenjak pandemik COVID-19 ni, banyak penerbangan yang datang ke Sarawak tu dibatalkan ataupun terus cancel. Jadi kedatangan pelancong tu sangat teruk terjejas. Jadi perniagaan kami ni is tourism related business. Kita mengharapkan kedatangan pelancong-pelancong luar, orang datang berkhusus, pekerja-pekerja oil and gas yang datang dan balik dan beli buah tangan kek lapis kita untuk bawa balik Semenanjung. Tapi disebabkan orang cakap kekangan benda-benda macam ni, kita terpaksa memikirkan sesuatu cara untuk berniaga secara online. Berniaga secara online sama ada mungkin melalui platform-platform e-commerce ataupun juga melalui ejen-ejen. Itulah yang kita dah bangunkan hampir setahun ini untuk memastikan kita punya perniagaan akan terus kekal dan dapat bertahan. Sebab kita tak tahu sampai bila perniagaan ini sebenarnya COVID-19 ini akan menjejaskan SME di Malaysia. Betul, dan buat masa sekarang rasanya platform online ini merupakan satu platform yang terbaik untuk mereka yang mungkin terjejas dalam situasi pandemik ini. Baik Encik Hafiz, sedikit pesanan dan juga kata-kata nasihat kepada para usahawan di luar sana dan juga kepada mereka yang nak menyertai program yang dianjurkan oleh KBS ini. Alright, sebagai seorang usahawan, nasihat saya kepada kawan-kawan usahawan yang lain adalah di masa-masa sukar begini, kita sebagai usahawan perlu bekerjasama dengan pelbagai pihak, bukan setakat agensi-agensi kerajaan yang kita tahu
mereka pun sangat komited untuk membantu usahawan-usahawan kembali pulih. Tetapi sebenarnya kita juga perlu bekerjasama dengan rakan-rakan usahawan lain. Sama ada untuk membangunkan produk lain ataupun menjadi ejen lain ataupun juga orang kata untuk kita sama-sama bergerak bersama untuk membangunkan perniagaan. Dan juga kalau untuk kita sebagai usahawan untuk memajukan perniagaan, saya fikir kadang-kadang kita perlu merendahkan ego kita juga sebenarnya untuk belajar balik. Kadang-kadang kita ada yang terlepas pandang. Jadi kita rasa kita tahu tapi sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu. Jadi baguslah sebenarnya untuk kita belajar semula. So itulah mungkin sikit nasihat saya lah. Baik, terima kasih Encik Hafiz. Tak salah sebenarnya kalau kita nak belajar, walaupun kita dah tahu, kita dah berada di atas, tak salah untuk kita sentiasa belajar dan tunduk ke bawah. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Hafiz kerana sudi Alright, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, itu dia tadi diharapkan sedikit perkongsian yang bermanfaat dapat kami kongsikan kepada anda. Baik, kita nak teruskan segmen kita hari ini dan kita akan bersama dengan Ellie Iskandar yang sudah bersedia di sana. Okey, terima kasih Marsila. Dan kita masih lagi bercakap tentang cabaran menepani pandemik COVID ini, cabaran graduan, cabaran belia untuk mendapatkan pekerjaan dan bagaimana untuk memperbaiki diri dalam bidang-bidang tertentu, menjadi usahawan untuk memastikan adanya kelangsungan kehidupan di fasa ataupun dalam ketika waktu yang cukup meruncing ini. Okey, kita nak bersama dengan Datuk Dr. Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan secara maya ni untuk bercerita tentang latihan kerjaya dalam talian ataupun latihan kerjaya dalam talian untuk belia sebenarnya kalau dah bersedia bersama dengan saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, apa khabar? Baik. Eli apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Lama kita tak bersua ya. Ya. Itulah dia. Ingat lalu. Itulah dia. Baik, Datuk, kalau saya boleh tanyalah bidang keusahawanan ni jadi satu keutamaan dan pelaksanaan program-program pembangunan di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan. Kenapa dilihat sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting ini? Okey, kita bukan saja melihat peluang penciptaan pekerjaan yang ada pada hari ini, luas sebenarnya boleh ditawarkan oleh bidang keusahawanan. Dia sebab kita mempromosikan mempromosikan peluang-peluang tersebut, peluang-peluang mencipta pekerjaan melalui keusahawanan sebagai satu lagi pilihan selain daripada persaingan yang kita lihat di kalangan belia pada hari ini untuk berada di dalam pasaran kerja melalui pekerjaan makan gaji misalnya. Jadi ia satu alternatif yang perlu dipikirkan oleh belia pada hari ini, terutama dalam masa kita sedang memperkasakan belia dari segi ekonominya dalam masa belia keresahan, terutama dalam masa pandemik COVID ini. Jadi inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan sendiri dalam program pembangunan keusahawan belia ni, Datuk? Okey, di Kementerian Belia dan Sukan, khususnya menerusi jabatan yang saya terajui, usaha pembangunan keusahawanan ini kita tumpukan kepada mempromosikan peluang-peluang itu supaya kita dapat mencapai hasrat pembudayaan keusahawanan itu dan menyemai bibit-bibit keusahawanan supaya mereka akan memilih keusahawanan hasil daripada apa yang peluang-peluang itu melalui misalnya usaha seperti MEDAIK, misalnya Kementerian Pembangunan Usahawan di Kementerian Wilayah, tetapi juga dari segi latihan, bimbingan dan juga memberi laluan-laluan kepada mereka dalam My Belia. Jadi peluang-peluang keusahawanan itu, penciptaan peluang pekerjaan itu diterbitkan atau di pelancaran yang baru kita buat baru-baru ni untuk Mypreneur misalnya, Mypreneur Champion. Dia adalah satu usaha untuk mendekatkan belia-belia kepada aspek bimbingan dan latihan. Seterusnya apabila bimbingan dan latihan itu ada, dia akan membuka peluang untuk mereka mendapat peluang dana dan sebagainya. Termasuk juga dari segi consultation daripada pakar-pakar, program mentor-mentee dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat program selepasnya yang kita rancangkan adalah peluang yang berkaitan dengan perniagaan franchise itu sendiri, baik dari segi sebagai franchisee ataupun kepada franchise itu sendiri, supaya institusi seperti PNS, Perbadanan Nasional, dia dapat menawarkan peluang itu melalui bimbingan, melalui sebenarnya bekerjasama rapat dengan pihak. Okey, Datuk, kalau saya boleh tanyalah, bimbingan dan juga konsultasi yang diberi cabaran ini ataupun lebih bersifat umum? Ya, kita menyediakan memilih tentang teknologi pembelajaran. Kita mendidik PUN ruang niaga, ikut industri, cabaran, itu tiga. Jadi ini kesempatan untuk inilah